beza. Satu Isra' di bumi, satu Mi'raj di langit. Jadi tempat yang jauh berbeza. Jadi Allah juga menjarakkan di antara surah Isra' dan juga surah Mi'raj. Jadi Isra' seakan-akan dia adalah urusan dunia, tetapi tujuannya adalah untuk Mi'raj, untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Pertama. Kedua, dan pemilihan Allah tidak pernah silap apabila diletakkan surah Al-Isra', surah yang ke-17 dalam Al-Quran, untuk menggambarkan kepada kita 17 rakaat dalam salat. Jadi apabila kita sebut Isra', dia ada sesuatu yang nak kita agungkan adalah solat, solat dan solat. Dan di dalam surah Isra' juga menceritakan permulaan waktu solat dan pengakhiran kepada waktu solat. Apa yang ada dalam solat ni, apa yang sebenarnya nak dia ada highlightkan, iaitu solat bermula daripada solat zuhur sampailah kepada solat isyak. Dan keutamaan adalah perlukah kamu ambil hubungan kamu dengan Al-Quran pada solat subuh. Dan apabila waktu tengah malam di antara isyak sampai ke subuh, dia ada satu waktu namanya tahajud. Hendaklah kamu bangun untuk bertahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Isra' ini dia menggambarkan bagaimana faktor yang menyebabkan kamu tidak dapat mencapai sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Beberapa faktor yang tersentuh dalam surah Al-Isra', iaitu tentang berkaitan dengan dosa. Jadi benda ni Ustazah akan kupas apabila disebut berkaitan dengan dosa, iaitu kalau kita tengok pada ayat muka surat 284, Allah akan sebut kerana kecintaan kepada dunia, kerana kamu tak buat baik, kerana kamu syirik kepada Allah, kerana kamu tak buat baik kepada kedua ibu bapa, kerana kamu membazir, kamu tak buat baik kepada ahli keluarga. Ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan nilai solat kamu menjadi tidak berkualiti. Subhanallah. Jadi insya-Allah kita melihat bahawa bagaimana satu benda yang Allah nak detailkan sedetail-detailnya berkaitan dengan salat, dan bagaimana kenapa solat itu awalnya Allah hantar 50 waktu tetapi akhirnya meninggalkan 5, menunjukkan tentang berusaha. Bukan sekali kita buat solat terus mendapat kualiti yang terbaik, tak. Dia akan kena usaha, kena ada orang yang bagi cakap. Kenapa Nabi tak terfikir sendiri? Ya Allah, penting kepada kita ada orang yang cakap, ada orang yang bagi tahu ke arah kebaikan, ke arah kebaikan. Untuk apa? Untuk ummah sejagat. Supaya semua orang ni tidak menjadi orang yang berdosa. Subhanallah. Okay, jadi kalau sahabat-sahabat perhatikan, sahabat-sahabat siapa ada soalan boleh angkat tangan terus nak tanya walaupun tengah-tengah Ustazah mengajar. Jadi Isra' apabila kita sebut hidup ini, dalam surah Al-Isra' Allah menggambarkan tentang kehidupan ini sebagai al-ajilah. Suara saya perlahan sangat. Dia menyebut jelas sangat. Jelas Yes, jelas. Dia kata nama dunia ni, kehidupan dunia ni, Allah tak sebut kalimat dia dunia. Dana ni maknanya sesuatu yang dekat. Sesuatu yang rendah maksud dia. Tetapi Allah menyebut perkataan dunia dalam surah Isra' adalah al-ajilah. Sesuatu yang segera. Man kana yuridul ajilah, barang siapa yang buat satu benda sebab nak dapatkan habuan dunia ataupun kerana dunia, ajalna lahu fiha, kami segerakan kepadanya. Bayangkan Allah guna kalimat al-ajilah. Nak bagi tahu kehidupan dunia ini adalah satu tempat proses yang penuh dengan tribulasi. Dan apabila kamu nak bawa tribulasi ini, bagaimana penghalang-penghalangnya untuk kamu sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam surah Al-Isra' nak bawa beberapa nukat yang perlu untuk Ustazah ketengahkan. Pertama, sebelum nak sampai kepada Allah, jadilah kamu orang yang sentiasa berzikir kepada Allah. Lalu surah Al-Isra' memulakan surahnya dengan sebut Subhanalladzi, Maha suci Allah. Kamu kena belajar untuk bersangka baik dengan Allah dan selalu memandang baiknya Allah untuk sampai kepada Allah. Siapa yang bersangka buruk ataupun hatinya tak bersih, dia tidak akan menampak suatu kebaikan.
Sesuatu tu jadi cantik sebab hati kita gembira. Betul tak? Contohnya Ustazah sebut, masa kita tengah demam, orang hidang dekat depan kita, kita suka apa? Kita suka ayam bakar contohnya. Orang apa hidang ayam bakar? Agak-agak ada selera tak? Tak ada selera pun. Kan? Walaupun memang kita suka sangat makanan itu, tapi kerana apa? Kerana kita sedang sakit. Nak cerita. Bukan sebab makanan tu tak sedap. Bukan. Tapi sebab hati kita tengah sakit. Keadaan kita tengah sakit. Sakit yang lebih derita dan sakit dalam hati kita. Sebab tu Allah menyifatkan ataupun Allah minta daripada kita, tolong jangan jadikan hati kamu sakit. Kalau hati kamu sakit, lebih senang untuk kamu jauh daripada Allah. Allah mengenengahkan dalam surah Al-Baqarah yang menyebabkan kamu jadi hina, jadi macam binatang. Sebab apa? Sebab fi qulubihim marad. Kerana dalam hati kamu ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Lalu Allah bertambah lagi penyakit dalam hati kamu. Penyakit itulah disebut al-ajilah, cinta pada dunia. Apabila kamu cinta pada dunia, kamu akan nampak semuanya tak indah. Orang bagi duit, contohnya kita akan kata apa? Dia tu nak nunjuk duit banyak lah tu. Sebab apa? Sebab hati sakit kan? Tapi pada orang yang tidak ada perasaan seperti itu, dia akan rasa alhamdulillah baiknya orang ni bagi duit kat dia kan. Dia akan rasa macam tu. Ustazah kan, Ustazah datang ke KL nak bagi tahu sahabat-sahabat Ustazah tertinggal kain baju Ustazah kan. Semua satu beg Ustazah tu, anak Ustazah tak angkat, tak dalam kereta. Datanglah selai sepinggang, adalah satu baju yang spare kat luar satu. Jadi apabila Ustazah ni tak bawa baju kan, Ustazah pergi rumah bonda. Bonda kata apa? Bonda kata, Ustazah tolong terima duit ini. Tolong terima duit ini. Ustazah pergi beli baju sekarang. Sebab nak pakai baju bonda nanti kecil. Tak padan. Pergi beli baju sekarang. Lah Ustazah tak sempat lah ni. Okay. Ambil juga duitnya dulu. Ambil duitnya dulu. Jadi apa yang kita pandang? Kita pandang pada diri kita, ya Allah baiknya bonda kan? Tapi pada orang yang kalau hati dia sakit, dia akan kata apa? Mungkin dia akan kata, okay, mungkin rasa macam-macam lah kan? Subhanallah. Jadi oleh sebab itu, benda yang sangat penting dalam jiwa kita, letak jiwa kita ni bersangka baik dengan Allah. Allah buat sesuatu, semuanya baik. Pegang benda tu. Jadi apabila kita bersangka baik, hidup kita ni sentiasa ingat Allah. Subhana, ta'jub. Allah tak sebut dengan perkataan Alhamdulillah. Nampak tak tu? Alhamdulillah pun zikir juga kan? Allahu Akbar pun zikir juga. Sedangkan benda yang nak diperlihatkan oleh Allah dalam surah Al-Isra ini sesuatu yang sangat hebat. Maknanya membesarkan Allah. Boleh Allah nak gunakan Allahu Akbar? Boleh. Tapi kenapa Allah menggunakan Subhana, iaitu namanya ta'jub. Subhana adalah bahasa ta'jub. Maknanya benda yang kita tak sangka-sangka, tiba-tiba kita melihat, ya Allah ini bukan kuasa manusia tapi ini kuasa Allah. Biasakan dalam hidup kita teruja orang panggil. Isra menggambarkan kepada kita iaitu sesuatu yang teruja. Dan setiap kali kamu melihat sesuatu dalam dunia ini, lihatlah keterujaan kamu betapa hebatnya Allah. Macam tu. Contohnya kita tengok ada orang buat satu ciptaan kan. Cantiknya, teruja kan? Tak sangka lah. Tak sangka pula, contohnya Ustazah tengok malam tadi anak Ustazah melukis dalam iPad kan. Saya tanya, kamu lukis kan ni? Umi tak pernah sangka pula kamu pandai lukis ya. Hiduplah jadilah orang yang kamu lukis ni dalam iPad. Lah Umi, kita orang lain lukis. Betul ke Umi rasa orang lain lukis? Sebab apa? Hati kita sakit kan? Hati kita tak percaya. Tapi belajarlah untuk mengkagumi. Macam tu. Jadi apabila kita mengkagumi, kita akan rasa apa? Ya Allah, semua ini adalah anugerah daripada-Mu ya Allah. Kita akan rasa teruja. Jadi biar kita melihat semua benda dalam dunia ni, Allah akan bagi lepas satu keterujaan. Semakin kamu pulang kepada Allah, semakin banyak Allah akan bagi keterujaan.
Siapa nak melihat keterujaan Allah? Okey, buka minda. Al-Fatihah. Al-Fatihah maknanya buka. Buka merasai keagungan Allah Azza wa Jalla. Okay? Yang mana keterujaan yang kamu buat, sampai mana teruja kamu, berhenti ke keterujaan? Takkan terhenti sampai masuk syurga pun takkan teruji. Takkan terhenti lagi keterujaan. Makin hari makin teruja, makin hari makin teruja. Bayangkan sampai masuk syurga pun teruja lagi. Ya Allah, syurga ni naik lagi syurga, naik lagi syurga, makin teruja sampailah kepada syurga Jannatul Firdaus. Sampai syurga Firdaus dah. Okey, inilah syurga terakhir kita pun. Ya Allah, alhamdulillah dah sampai kepada nikmat yang terakhir sekali. Tidak. Lalu Allah tanya, kamu nak lagi tak benda yang lebih teruja daripada syurga? Ada lagi ke? Allah kata, Allah membuka hijab antara manusia dengan Allah. Inilah dia keterujaan yang paling agung. Bertemu dengan Allah. Sebab itulah hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keterujaannya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj dapat bertemu secara nyata dengan Allah. Hebat kan? Keterujaan tu. Ya? Sampai dapat bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Di saat itu tidak ada orang yang boleh menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab ini merupakan nafsi bahagian masing-masing. Sebab Ustazah ada orang call sekejap, yang boleh Ustazah berhenti sebab takut-takut ada orang call urusan barang pakaian terpakai. Okey, baik Ustaz. Ustazah silakan. Tak ada, dia off dah. Tak apalah. Okey. Subhanallah. Allah menyebut dalam surah Isra juga betapa manusia sifatnya al-ajilah, terburu-buru. Okay? Yang disebut namanya dunia. Dunia ni sifatnya siapa yang buat kerana dunia, kamu akan tengok dia bersikap dengan terburu-buru. Okey. Ayat kan yang ke-11 sama. Yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Berdoalah manusia dengan kejahatan. Doanya seperti dia berdoa untuk mendapat kebaikan. Wa kanal insanu ajula. Apabila dia nak marah kan, dia nak marah, dia doa, dia mengata macamlah dia minta macam mana dia minta kebaikan. Bersungguh-sungguh Allah nak bagi tahu. Dan manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Dia tak fikir tentang implikasi tentang hari akhirat. Implikasi tentang hari akhirat. Sebab tu dalam surah Al-Fatihah mengajar kepada kita. Sekejap Okey. Untuk implikasi kepada hari akhirat. Maliki yaumiddin. Kehidupan kita hari ini, apabila kita nak buat satu benda, jangan fikir al-ajilah. Al-ajilah tu hanya pandangan nampak benda urusan dunia. Tapi fikirlah sampai kepada al-akhirah. Dan akhirat nanti Allah akan buat buat hisap pada kita apa yang ada kaitannya dengan din. Yang tidak ada sangkut paut dengan agama, semuanya tertolak. Kalau kita buat satu benda sebab untuk agama, insya-Allah dia ada nilai untuk kita. Sebab tu nama hari akhirat pada masa itu disebut Maliki Yaumiddin. Raja pada hari agama. Ya. Okay, nampak kenapa surah Al-Isra untuk kita memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj ini, kita kena kaji surah Isra. Kaji dulu surah Isra. Dan kajilah surah Al-Ma'arij. Jadi nak bawa pada kita tentang pembawaan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita benar-benar ikhlas kepada Allah, benar-benar jujur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan bawa kita mengenali Allah dan dapat bertemu dengan Allah. Seakan-akan Ustazah boleh sifatkan macam ni. Siapa yang teruja nak jumpa dengan Allah, Allah juga teruja nak jumpa dengan dia. Sebagaimana rindunya Nabi buat semua urusan dalam dunia ni ada semata-mata kerana Allah semata-mata. Jadi Nabi sangat nak, yang dia sangat fikirkan adalah redha Allah kepada dia. Jadi apabila dia teruja nak jumpa dengan Allah,
Allah lebih-lebih lagi nak jumpa dengan dia. Lalu dipanggil Allah Azza wa Jalla ke Sidratul Muntaha, nak jumpa dengan Allah. Lalu Allah bekalkan satu hadiah untuk kamu. Bukan hari ini sahaja dapat jumpa dengan Allah, tapi kamu dapat jumpa Allah sepanjang masa dengan namanya solat. Jadi hari ini apabila kita menghayati solat, terus kita mengingatkan tentang peristiwa Isra' dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita setiap kali solat teringat tak Mi'raj Nabi? Teringat tak Isra' Nabi? Apabila sebut solat mesti ada kaitannya dengan masjid. Sebut saja solat mesti kaitan dengan masjid. Bermakna siapa yang hatinya Allah pilih untuk sentiasa dekat dengan masjid. Okay? Buat program, buat apa, aku nak pencing ni tapi nak duduk, nak jadi orang yang imarahkan masjid. Sebab tu dimuliakan masjid. Dalam surah Al-Isra' Allah sebut Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Okay? Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nampak tak Allah highlightkan? Bukankah salah satu daripada orang yang dapat naungan di padang mahsyar nanti adalah orang yang hatinya tertawan ataupun bertaut kepada masjid. Siapa nak dapat nilai yang sangat indah, beza tak kita solat dekat masjid, khusyuk dia berbeza tak dengan kita solat di rumah? Keinginan kita untuk buat baik, untuk baca Quran, untuk buat pahala, beza tak kita duduk di masjid dengan kita duduk di rumah? Apatah lagi masjid yang kita pergi itu adalah Masjidil Haram, untuk kita rasa keunggulan, kerapatan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam surah Al-Isra' ini Allah nak bagi tahu kepada kita, kalaulah benar-benar kamu nak merasai benar-benar kenikmatan dalam solat, kamu pergilah solat dekat Masjidil Haram. Setuju kan? Orang yang pernah pergi umrah, beza tak kita solat depan Kaabah dengan kita solat dekat rumah kita? Mungkin Azliana nak kongsi pengalaman. Azliana pergi umrah kan? Pengalaman tu memang beza lah Ustazah. Masa saya menjalankan umrah dan solat dekat depan Kaabah tu memang sangat beza. Sangat-sangat beza dan rasa macam apa tu, dekat dengan Allah. Agak-agak sebab apa kita rasakan kita duduk dekat Masjidil Haram tu rasa dekat dengan Allah, rasa hati kita hiba kan, nak menangis dia kan, bercucuran air mata. Sebab apa? Betul, saya punya macam fikiran saya, Kaabah tu kan adalah rumah Allah. Jadi macam kat situ bukan senang untuk saya nak pergi ke rumah. Kita tak jumpa, kita memang tak akan jumpa. Masa ni memang kita tak jumpa, tak dapat dengan Allah. Sekurangnya dapat tengok rumah Allah tu macam rasa sangat seronok, sangat teruja gitu. Okay, terima kasih Azliana. Sedar tak kita bahawa Masjidil Haram kita sebut adalah rumah Allah? Bukankah masjid-masjid juga adalah rumah Allah? Jadi kenapa kita tak melihat masjid itu rasa keterujaan macam aku melihat Masjidil Haram? Benda tu untuk kita buat muhasabah pada diri kita sendiri. Okay, terima kasih Azliana. Betul, bukan kata Ustazah nak tempelak Azliana, tak sama, mana-mana orang akan merasakan bahawa jauh berbeza apabila kita solat depan Kaabah dengan kita solat di Malaysia. Sebab kita orang Malaysia kan, okay. Ataupun kalau ada ni semua orang duduk Brunei, tak kira di mana kita berada, tapi jauh berbeza selain daripada tanah haram. Solat dekat Masjid Nabi lain kan, solat dekat hotel walaupun duduk tanah haram tapi duduk di hotel lain. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sebab tu semakin orang mencintai Allah, semakin dia nak dekat. Apa yang paling Allah kagum? Allah kagum di atas muka bumi ini apa dia? Ialah Kaabah. Allah kagum pada muka bumi ini apa dia? Al-Quran.
Allah kagum dengan orang yang sabar menempuh ujian dalam kehidupan, yang sanggup berpisah suami dan isteri dan anak-anak. Bayangkan, sebab semua itulah Allah rakamkan menjadi syiar-syiar dalam umrah. Allah kagum nak bagi tahu. Oleh sebab itu kita pada hari ini buatlah sesuatu yang boleh memberikan kekaguman di sisi Allah. Bukan orang yang kagum pada kita, tapi biar Allah yang kagum pada kita. Biar kita menjadi orang yang menjadi kekaguman Allah. Dan siapakah antara orang yang Allah kagum di hadapan para malaikat? Orang yang salat pada waktunya dan orang yang bangun salat malam. Sebab tu Allah letakkan Lailatul Qadar tidak pada waktu siang, tapi adalah pada waktu malam. Kerana Allah mengangkat martabat malam dan Allah nak menilai siapa benar-benar yang jujur nak jumpa dengan Allah, sanggup menahan mengantuk mereka, sanggup berkorban daripada tempat tidur mereka. Sedangkan malam Allah dah bagi tahu, malam adalah untuk tidur. Tapi kalau kamu tidur kerana untuk Allah, kamu akan bangun apabila Allah panggil. Tapi kalau kamu tidur kerana badan kamu sakit, kamu tak mampu untuk bangun sebab kamu kata tak larat. Ini beza orang yang buat kerana Allah dengan orang yang buat bukan kerana Allah. Orang yang bekerja kerana Allah, dia akan sanggup untuk mengorbankan hartanya di jalan Allah. Sanggup nak bagi infak, sanggup buat apa saja demi untuk agama. Tapi orang yang bekerja untuk dunia, dia akan menjadi orang yang kedekut di atas muka bumi ini. Senang je kita nak test diri kita. Buat kerana Allah atau buat kerana dunia. Ya Allah, ya Rahman. Okay? Jadi subhana, ini dia apa yang kita sebut dapat kita belajar melalui Isra dan Mi'raj. Kekaguman. Pertama. Kedua, apabila buat kerana dunia memenatkan besar. Ya betul. Kita akan rasa penat. Tapi buat kerana akhirat kita akan rasa bahagia. Tengok hasil dia. Alhamdulillah. Tak terasa dah penat. Penat tu hilang. Sebab apa? Sebab kita yakin kita ada Allah yang maha kuat, yang akan sentiasa bagi kita kekuatan. Jadi apabila pertama disebut, kalau kamu nak rasa kuat, kita kan, kalau kita nak pergi tolong orang, kita nak tolong orang senang kan, nak tolong orang susah? Kita mesti nak tolong orang susah kan, sebab orang susah tu kita akan menghargai apa yang kita nak bagi. Contohnya kita bagi duit RM10. Bagi duit RM10 kepada anak orang kaya dengan kita bagi RM10 kepada anak orang yatim piatu. Agak-agak hak mana kita akan melihat wajah keterujaan? Orang miskin yatim piatu kan? Kita pernah bagi, Ustazah pernah bagi kan duit. Kan kita pergi jalan-jalan apa sebenarnya? Eleh RM200 je dia buat. Anak orang kaya kan? Memperlekehkan, alah RM10 je, biarlah dia kata RM10 je. Je dia jawab. Tapi cuba bagi kepada anak orang kampung RM10. Ayat dia jawab, nada berbeza tak tu? Jauh berbeza kan? Sebab apa? Dia seteruja sangat. Walaupun dengan hanya RM10 tapi besar maknanya dalam hidup dia. Jadi apa yang dapat kita faham? Iaitu Allah akan tolong orang yang rasa teruja mendapat pertolongan daripada Allah. Siapa dia? Hamba. Orang yang rasa dia kuat, orang yang rasa dia kuat, dia hebat, dia nak nampak tak apa, tak boleh buat macam ni, minta tolongan ni, tak boleh buat macam ni, boleh buat macam ni, dia akan ada alternatif. Allah kata, pergi dah buat usaha ni, aku tak akan tolong. Aku hanya akan tolong orang yang merasa dirinya adalah hamba-Ku. Seorang hamba buat kerja, namanya lagi hamba, bukan orang gaji ya. Apabila sebut hamba, berbeza dengan orang gaji. Hamba buat kerja tak ada gaji. Orang gaji buat kerja dengan gaji. Sebab tu orang gaji apabila dia rasa tak sesuai dengan tenaga yang dia buat, dia akan buat bermalas-malasan. Sebab dia ukur pada otak dia, kalau buat macam ni sesuai gajinya berapa. Kalau kita nak suruh tambah kerja, dia kata okey kena tambah gaji. Betul tak ni? Kalau kerja lebih daripada overtime waktu, kita kata okey saya hari ni awak kerja dengan saya ikut waktu bekerja sampai 4.30. Tiba-tiba mungkin kita ada outstation.
Kan? Kita kata minta maaf, hari ni saya terpaksa balik lambat sampai pukul 10 malam. Okay, awak kena tolong jaga anak-anak saya. Okay, jadi dia tanya, berapa nak bagi gaji tambahan? Kalau kata-kata RM5 satu jam. Okay, dia kira. Lepas habis sampai lepas pukul 10 dia kata telefon. Bak tak balik lagi ke? Tidak. Sebab apa? Kalau lebih daripada waktu dijanjikan, banyak ups, naik harga lagi. Itu namanya orang gaji. Kita kena faham orang yang kita gajikan dia. Dia bekerja dengan kita sebab nak sesuatu, nak duit. Allah tak suka orang yang bekerja dengan Allah sebab nak sesuatu. Tapi apa yang Allah nak? Orang yang bekerja dengan dia itu adalah hamba yang tidak mengharapkan balasan sedikit pun. Tapi yang dia nak, Tuhan dia redha kepada dia. Sebab dia merasakan orang hamba ni, kalau Tuhan dia kata, kau keluar daripada rumah aku, tidak contohnya dah. Dia kata, kemana lagi saya nak bawa diri saya? Kemana lagi saya nak bawa diri saya? Kepada siapa akan diserahkan? Sebab dia tahu dia tidak ada sesiapa melainkan Tuhan dia sahaja. Kecuali orang yang dia tahu, tak apa kamu nak halau aku pergi rumah orang tu. Nah, itu bukan hamba tu. Kalau nak tahu hamba, dia tidak ada tempat bergantung melainkan Tuhan dia sahaja. Kak Azhar kata bergantung harap 100% betul. Itulah dia martabat hamba. Jadi sekarang tepuk dada tanya iman kita. Kita ni dengan Allah benar-benar merasakan kita ni hamba ke? Rasa tak perasaan tu? Jauh lagi perjalanan kita kan? Kita buat semua benda kerana apa? Kerana mengharapkan syurga kan? Syurga adalah janji Allah. Bukan sebagai harapan. Bukan sebagai matlamat. Tapi dia adalah sebagai satu motivasi. Motivasi sahaja. Contoh seorang guru. Dia kata, okey, siapa boleh jawab cikgu bagi duit RM10? Jadi budak-budak pun jawab. Apakah matlamat cikgu nak bagi duit RM10? Ke matlamat cikgu nak suruh anak murid dia pandai? Kat mana satu sebenarnya matlamat? Matlamat. Maknanya bagi duit itu adalah sebagai satu usaha, ikhtiar untuk anak murid dia tu tak main-main. Kalau nak jawab soalan, kalau main-main agak-agak boleh jawab soalan. Mesti tak boleh, mesti dia akan dengar. Soalan sekitar apa yang kita belajar. Contohnya dia mesti dia kepulung. Akhir kelas nanti kita akan tanya soalan. Dia kan usaha betul-betul kan? Sama tak situ je. Dia akan salin ke. Tapi pada orang yang dia tak kisah, tidak. Biarlah. Biar orang lain lah ambil RM10 tu. Aku pun dah ada RM10. Dia akan agak-agaknya dia main-main tak masa belajar. Main-main. Atau buat-buat tak endah je. Sebab matlamatnya adalah untuk dapat dunia. Untuk dapat duit tu. Jadi kita ni, apabila matlamat hanya nak dapat syurga, kita akan kata apa dia? Kita kata okey buat macam ni. Okey dah sebab tadi dah buat baik dah. Tadi dah buat baik dah. Seakan-akan kita nampak bahawa dengan buat baik adalah tiket untuk kita masuk syurga. Salah. Kita kata buat macam ni sebab apa? Takut neraka. Apabila kita kata takut neraka, dia merupakan satu asbab. Dia bukan sebagai satu matlamat. Siapa yang tak nak masuk neraka, simple je Allah kata, jangan buat dosa. Jangan buat dosa je. Apabila kamu buat dosa, yang paling dosa paling besar sekali, apa dia? Menyakiti. Menyakiti hati. Baik menyakiti hati Allah, baik menyakiti hati sesiapa pun. Bayangkan kalau Allah kecil hati dengan kita. Sekarang cuba buat, jangan sampai Allah berkecil hati dengan kita. Jangan sampai Nabi berkecil hati dengan kita. Walaupun mungkin kita selalu sebut nama Allah. Contohnya sebut. Tapi dalam masa sama buat dosa. Allah marah juga kan? Allah kata, pandai sebut nama aku tapi depan aku kamu buat salah. Mentang-mentanglah aku ni, mentang-mentanglah kita ni, Allah tu kata aku ni maha pengampun, maha penyayang. Tidak, buat main-main je. Sakit tak hati kita kalau anak kita kata macam ni, dia apa ni, dia makan, dia tinggal atas meja, dia makan tinggal atas meja. Tidak, contohnya lah, bersepah sekali.
Orang pun tegur, kamu ni belajarlah, tolong, hendak. Tolong, nanti hendak kesian kat mak kamu, nanti mak kamu membebel. Alah, mak membebel pun, lepas ni mak buat juga. Mak tu macam mana pun, dia takkan buangnya anak dia. Kakak sakit hati tak kita dengar anak jawab macam tu? Faham kan? Mengambil kesempatan atas kebaikan mak, orang panggil. Jadi kita jangan mengambil kesempatan atas kebaikan Allah. Memang Allah Maha Pengampun. Jadi jangan ambil kesempatan. Dengan bahasa lain, time nak buat dosa tak apa. Allah kan Maha Pengampun. Nanti dekat umur 40-50 nanti kita taubatlah. Itu bahasa yang menyakitkan hati Allah. Ya Allah. Jangan kamu menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang menyakitkan hati Nabi? Apabila kamu tidak mengikuti agama ini. Sakit sangat hati Nabi. Sebab Nabi sangat nak semua manusia selepas dia ialah menjadi umat dia. Nabi nak sangat semua orang masuk Islam. Tiba-tiba apabila bagi tahu kepada Nabi ini orang ni tak Islam, orang ni tentang Islam. Sedihnya Nabi tak tahu dah nak digambarkan. Terlalu sedih. Jadi oleh sebab itu jadilah kita sebagai hamba kepada Allah. Yang ketiga, belajarlah untuk dekat dengan rumah Allah. Sebelum kamu nak jumpa dengan Allah, pergi rumah dia dulu. Betul tak ni? Macam kita nak berkenalan dengan seseorang. Kan? Apabila orang tengah angau cinta contohnya. Kan tak? Ustazah teringat zaman-zaman dulu lah tu. Kan tak? Ustazah ingat ada zaman-zaman masa lepas Ustazah habis belajar kan. Kan sama habis belajar kan SPM, CJ Tunggu Pinangan kan. Okay. Jadi adalah seorang lelaki ni. Round tiap-tiap hari round je rumah ni tak. Kita kata siapa lah orang yang round tak. Tahu-tahu datanglah cik bagi tahu dekat mak kan nak pinang, nak ceritanya. Dia kata dia tak boleh, dia kata lalu nampak atap pun jadilah. Subhanallah. Ustazah bukan nak cerita keburukan dia tu. Ustazah nak bagi tahu situasi orang yang angau cinta. Bukan suami Ustazah. Ustazah tak kata suami Ustazah. Sekarang ni nak ceritanya situasi masa kita zaman-zaman muda dulu kan. Tak kahwin pun dengan orang tu kan. Tapi nak ceritanya punya bahasa ayat dia kata dapat tengok rumah pun jadilah. Sedap. Biar tak jumpa orang pun. Tapi round tengok okey, round lagi, esok round lagi. Hanya tengok apa? Tengok rumah. Jadi sesiapa yang asyik pergi rumah Allah, itu tandanya orang itu merindui Allah. Orang itu mencintai Allah. Dalam hatinya penuh dengan rindu, tak dapat tengok, tak dapat jumpa Allah lagi pun tak apalah. Tapi dapat duduk, dapat melihat rumah-rumah Allah. Hidayah Allah pasti akan menerpa kepada orang yang pergi rumah-rumah Allah. Isra. Jadi ini semua namanya rahsia Allah. Sir dalam bahasa Arab adalah rahsia. Yang Allah memperjalankan hati kamu kepada dia. Kita hanya nampak Isra ni Nabi berjalan. Tak. Bukan semata-mata pergerakan Nabi. Tapi Allah nak tanya kita perjalanan hati kita. Nak menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang telah kita buat? Ta'jub. Perasaan kita sifatnya adalah hamba. Perasaan kita memang nak pergi jumpa dengan Allah. Perasaan merindui Allah lalu melepaskan kerinduan itu kepada rumah-rumah Allah. Semua ini Allah kata linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kebesaran kami. Siapakah yang pegang hati kita? Allah. Sebab tu sesiapa yang meletakkan cinta manusia dalam hatinya, besar kemungkinan dia takkan dapat cinta Allah. Yang boleh kita beri kepada manusia adalah kasih dan sayang. Sebagaimana Allah telah memberikan kasih dan sayang kepada kita. Tetapi Allah nak cinta hati kita tulus hanya untuk Allah. Biarlah kamu sanggup berkorban apapun dalam hidup ini semata-mata untuk mendapatkan cinta Allah. Manifesto daripada cinta adalah salat. Di saat kita banyak urusan kerja, kita tak dapat salat dengan khusyuk kan?
sebab nak kejar masa. Betapa pentingnya urusan dunia tu untuk kita. Walau kita tahu macam mana, Allah pun tahu. Dengan sebab itu, Allah nak cari ruang masa di saat kamu tidak disibukkan dengan urusan dunia. Itulah waktu malam. Jadi sekarang bawa cinta kita, luahan rasa hati ini, letakkan cinta yang paling besar dalam hati yang paling kecil. As-sudur, bukan setakat sudur, al-qalb, bukan setakat al-qalb yang boleh berbolak-balik sampai kepada fuad, yang nampak fuad dia, tak, masih dalam lagi kepada lub, ulul albab, okay? Lubuk hati yang paling dalam, yang benar-benar apapun yang berlaku, kita akan mersilaskan, kita kata, ya Allah, aku masih ada engkau ya Allah. Sebab tu sesiapa yang dalam hidupnya, walaupun dia jahat macam mana sekalipun, jika dia mengangkat tangan, ya Rabb, aku masih ada engkau. Aku tidak pernah berputus asa. Walau apa pun berlaku, aku masih ada engkau. Allah terima orang ni. Yang Allah tak nak orang yang sifat takabur, bangga, bergantung selain daripada Allah. Allah tak suka. Okay, itu baru ayat pertama kan. Allah nak tunjuk namanya kebesaran Allah. Lalu sahabat-sahabat tengok. Allah kata, apabila Allah nak jinakkan diri kamu, tengok pada ayat ke-9. Okay? Inilah dia nilai Allah suruh kita salat. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran, dia memberikan petunjuk kepada orang yang sifatnya lebih lurus ataupun orang yang mendirikan salat, wa yubasyirul mu'minin, dan dengan Al-Quran dia telah memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Kerana apabila dia buat saja benda-benda yang baik yang Allah suruh, dia bukan sekadar hanya buat tapi tak ada result, tak ada rekod. Semua direkod oleh Allah. Bahkan Allah telah menjanjikan apakah janji-janji yang bakal Allah bagi kepada orang-orang yang buat baik. Allah janji syurga, Allah janji diampunkan dosa, Allah janji dapat bersama dengan orang-orang yang disayangi, Allah berjanji akan berdapat bersama dengan pasangan-pasangan. Ini semua pahala-pahala yang kamu buat, ya'maluna salihat annalahum ajrun kabira, iaitu gaji yang bakal Allah bagi dengan gaji yang sangat besar di hari akhirat. Ini dia Allah kata, bagaimana kamu tahu? Quran cakap. Akhirnya kamu nak jadi orang yang benar-benar menghargai Isra ini, mesti menghargai Quran. Tadi menghargai malam, waktu yang paling terbaik untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla adalah waktu malam. Allah sebut subhanallazi asra bi'abdihi lailan, hargai malam. Okay? Seterusnya Allah suruh hargai apa? Hargai Quran. Sebab tu, tengok pada ayat 87. Kan? Tengok kepada ayat 87. Okay, Allah kata, aqimis salah, dirikanlah salat, liduluki syamsi ila ghasaqil lail, daripada bermula gelincir matahari sampai gelapnya malam, wa qur'anal fajr, di hujung-hujung nak masuk subuh dah. Tadi hargai malam tu kan untuk bersama dengan Allah, nak bangun solat, nak buat apa. Tapi di penghujung-hujung solat kamu, sibuklah kamu dengan bacaan Al-Quran. Inna Qur'anal fajr, baca Quran pada waktu fajar, waktu masa nak masuk subuh itu, kana masyhuda, Allah yang menjadi saksi kemampuan kamu untuk bangun di waktu qiyamul lail. Kamu bangun malam, kamu datang jumpa dengan aku, lepas tu kamu baca Quran secara tartil. Waratilil Qur'ana tartila. Bukan setakat baca, rattala, tapi dia memahami, dia mentadabbur Al-Quran. Allahu Akbar. Lepas tu, wa minal laili, daripada waktu malam, fatahajjad bihi nafilatan lak. Jadi pada waktu malam, hendaklah kamu buat solat sunat. Tengok Allah sebut pada ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa. Kami telah menurunkan daripada Al-Quran itu ma huwa shifa, apa yang menjadi penawar dalam hidup kamu. Maksudnya ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah hati jadi tenang.
Dia sebut minal Quran. Sebahagian yang kamu baca je daripada Quran. Tapi boleh memberikan ketenangan, penawar dalam hidup kamu. Kan kita sebut benda yang paling sakit sekali adalah hati, kan? Jadi akan merawat penyakit fizikal dan penyakit hati kamu adalah Al-Quran. Wa rahmatul lil mu'minin. Apabila kamu baca, lepas tu kamu akan mendapat rahmat daripada Allah. Walaupun niat kamu dengan urusan dunia, tetap Allah akan bagi rahmat. Wala yazidu zalimina illa khasar. Tapi untuk orang yang zalim, dia akan menjadi orang yang rugi. Dia akan rasa rugilah. Sebab tu apabila orang sebut ni yang mengatakan diri, jatuh jam. Jangan pergi lagi. Nanti pecah. Kakak tolong kakak sapu jam. Jam tu dia gerak ke. Umi letak Umi bukan letak paku. Lari. Tiba-tiba jam jatuh. Takut juga kan. Yang paling takut sekali jam dalam bahasa Arab adalah as-sa'ah, untuk mengingatkan detik-detik kehancuran kiamat. Balik semula. Jadi apabila Allah sebut kepada kita tadi Quran itu, tapi pada orang yang zalim pada diri sendiri dia rasa rugi. Baru nak baca Quran, alah tak sempatlah, rugi masa. Kan? Banyak lagi kerja lain nak buat. Baru je baca Quran suci, lah kerja ni tak buat lagi, Bayangkan, itu namanya orang yang rugi. Sebab didatangkan dengan urusan al-ajilah. Urusan dunia datang ganggu dia, akhirnya dia ketepikan Quran, dia ambil urusan dunia. Allah kata apa? Kepada orang-orang yang menzalimi diri dia sendiri, dia akan jadi orang rugi. Sebab tu kalau kita tak utamakan Quran, sampai kesudah kita tak sempat nak baca Quran. Setuju tak? Sibuk mamanya, tak dan nak baca Quran. Nak ustazah. Ustazah tak kata korang, paksa diri. Anda. Wahai Allah, kalaulah kita tidak memaksa diri kita, kita akan kata tak sempat nak baca Quran. Tapi kalau kita memberikan hak kepada diri kita, waktu sekarang aku mesti baca satu muka surat contohnya. Jadi lepas solat satu muka surat, lepas solat satu muka surat. Kalau kita paksa macam tu, kita kan boleh je. Tapi masa kita memaksa, masa urusan dunia sedang ada, bayangkan pada masa tu kita akan, ya Allah, resah kan? Baca Quran tapi resah. Sebab tu Allah nak bagi tahu, Quran itu dia menenangkan, dia adalah ubat kepada kamu. Kalau kamu baca Quran, kamu masih resah juga, bermakna kamu dapat jawapan bahawa kamu masih lagi mencintai dunia. Itu jawapan. Jadi belajarlah untuk buat muhasabah pada diri kita sendiri. Masing-masing buat muhasabah, kan? Dan masing-masing jangan duduk sibuk cari dosa orang lain. Contohnya, duduk cari dosa suami. Abang ni tak ngaji hari ni ya? Oh, sedap sangat duduk nampak kat orang lain kan. Duduk nampak kat anak-anak contohnya. Ni kamu tak ngaji hari ni? Betul tanya, berapa ngaji dah hari ni? Ya Allah ya Rahman. Kan? Jadi oleh sebab itu jujurlah pada diri sendiri. Jujur. Kemudian Allah menyebut dalam surat Isra juga, Allah mengangkat martabat ruh. Sebab apabila nilai solat kita ada pada ruh. Allah disebut innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah bukan nak tengok fizikal kamu. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah nak melihat kepada hati-hati kamu. Hati yang mana? Hati inilah yang kita sebut sebagai roh dia. Apabila baca Quran, hati jadi tenang. Betul sebab ada roh. Cuba baca Quran pada mayat. Ada perubahan tak? Tak ada perubahan sebab roh dah keluar daripada mayat, pada jasad manusia. Jadi apabila kita nak buat satu benda, biar ada roh. Roh tu. Sekarang, ya Allah, yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Jawabnya, roh adalah urusan Tuhan kami. Kalau roh itu kamu bawa kepada Allah, Allah akan bimbing kamu menjadi roh yang baik. Tapi kalau kamu tak bawa roh itu pergi jumpa dengan Allah, roh itu menjadi
menjadi makhluk yang akan membawa kamu wama ubari'u nafsa inna nafsa la ammaratun bisu. Dia akan ajak kamu buat benda-benda yang buruk. Sebab roh tu kamu tak bawa kepada Allah. Dan apabila kamu nak sangat, kamu bagi tahu, ya Allah aku sayang orang ni. Allah kata, tak sampai pun roh dia pada kita. Macam lebih kurang macam ni lah. Ustazah buat analogi Okay. Kita suruh sampaikan, kita bagi pesan kat kawan kita, okey nanti ada orang ni datang, tolong bagi sampul surat ini pada dia. Kita pun duduk rumah, tunggu je lah. Tunggu orang datang, kan dia kata tunggu ada orang datang nanti, okey nama sekian-sekian, nanti dia akan minta envelope ni, okey nanti bagi pada dia. Kita pun tunggu. Lala tak ada orang pun datang. Tiba-tiba orang yang bagi envelope kat kita datang balik kat kita, dia marah-marah. Dia kata, kenapa tak bagi envelope ni? Lah, nak bagi pada siapa? Betul tak? Nak bagi pada siapa? Kamu kata bagi pada orang yang datang. Begitulah Allah akan ikatkan hati siapa yang datang kepada Allah. Sebab tu semua orang yang sama-sama pergi jumpa dengan Allah, Allah akan ikat hati dia. Sahabat-sahabat perasan tak? Ada orang yang kita jumpa tu kan, baru jumpa satu hari, tapi rasa, taklah. Kan? Ya Allah, rasa macam, ya Allah. Macam dah kenal lama lah. Dia kata macam tu dah. Dia pergi, sema, tak pernah pergi datang rumah dia, tapi boleh buat macam rumah sendiri. Macam tu lah lebih kurang. Sebab apa? Sebab kamu dengan dia, roh kamu telah sampai kepada Allah sama sebagaimana rohnya telah sampai. Tapi ada orang berusaha kita nak rapat. Tapi kenapa tak rapat? Roh dia jauh berbeza. Roh dia tu berbeza. Allah bagi gap. Na'udzubillah min dzalik. Takut kan? Maknanya bukan salah orang. Tapi salah kita. Salah kita sendiri. Jadi semua orang hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Nak mendapatkan naungan daripada Allah, jaga diri sendiri. Sebab tu Allah memilih Nabi. Nabi adalah maksum yang tak ada dosa. Sebab tu memulakan salat malam adalah dengan istighfar. Minta ampun. Dan menutup malam adalah dengan istighfar. Allah sebut wa yastaghfiruna bil ashar. Kamu akan beristighfar pada waktu sahur. Makin nak masuk subuh tu, makin giat dalam diri, ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah ampunkanlah aku. Padahal tadi dah minta ampun dah dengan Allah masa solat tahajud, masa solat apa-apa. Tapi dekat-dekat nak subuh, itulah ucapan dalam hati, ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah. Sebab rasa, ya Allah, takut-takut tak lepas lagi. Minta. Wa yastaghfiruna bil ashar. Minta ampun daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita tengok apabila nak sampai kepada Allah, bagaimana peristiwa dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi nak pergi daripada masjid ke masjid, Nabi naik kenderaan kan? Agak-agaknya kalau Nabi tak naik kenderaan jalan kaki, sampai bila baru boleh sampai? Tak tahulah. Maksudnya syariat perlu untuk kita laksanakan. Secara logik, Allah boleh tak hantar Nabi kepada Masjid Al-Aqsa tanpa melalui binatang ataupun kenderaan? Boleh tak? Boleh. Tapi kenapa Allah hantar juga binatang? Allah nak bagi tahu dalam dunia ini dia akan mengikut kepada sunnatullah. Kalau kita nak berjalan mana-mana nak kenderaan, sunnatullah. Jadi Allah akan ikut sunnatullah. La tabdila li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah takkan berubah. Bayangkan. La tabdila li sunnatillah. Tidak akan mengubah mana-mana sunnah Allah. Seubah-ubahnya. Tak akan. Contohnya, kalaulah Allah dah takdirkan api itu sunnatullahnya panas, dia akan tetap panas sampai bila-bila. Kecuali yang Allah perintahkan. Contohnya api Nabi Musa, Nabi Ibrahim kan. Jadi apabila Nabi Ibrahim masuk dalam api itu akan sejuk kerana pada saat itu Allah perintah. Cuba pada masa yang lain Nabi Ibrahim kena api, melecur tak? Melecur. Kalau kena api, sebab Allah tak perintahkan sifat api itu sebagai sunnatullah, dia adalah membakar, panas.
Tapi cuma hari itu sebab Allah izinkan. Nampak tak perbezaan? La tabdila li sunnatillah tabdila. Dia tidak akan berubah. Justru itu, apabila nak pergi satu-satu masa, nak naik tangga, nak pergi mana-mana, okay? Allah nak bagi tahu penting kepada kamu kenderaan. Jadi apakah kenderaan yang bakal kita bawa nak jumpa dengan Allah? Tengok pada ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Daripada waktu malam, bangunlah tahajud kerana dia merupakan nafilah untuk kamu. Nafilah ini adalah namanya macam kapal. Walaupun dalam ayat ini namanya perkara-perkara sunat. Ya, perkara-perkara sunat itulah ibarat kapal yang ataupun kenderaan yang akan kamu sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi penting tak? Penting. Kalau kamu nak jumpa dengan Allah, apa perlu kamu buat? Naiklah kenderaannya, namanya tahajud. Naik kenderaan tu. Tahajud. Penyerahan jiwa sungguh-sungguh kepada Allah. Apabila kita dah naik kapal, kalaulah kita terdampar kan, kita mesti pergi tempat lain. Hijrahkan diri. Hijrahkanlah. Subhanallah, indahnya satu analogi yang telah Allah bawa kepada kita melalui surah Al-Isra. Kalau kamu bangun, Allah akan letak kamu apa dia? Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kedudukan yang paling terpuji. Jadi nak dapat kedudukan yang terpuji, kamu dulu kena jadi orang yang sentiasa memuji Allah Azza wa Jalla. Puji dulu. Allah menjadi orang yang sedikit saja di kalangan hamba Allah yang bersyukur. Dan apabila kita nak memuji Allah Azza wa Jalla, cuba latih diri kita, termasuk ustazah bersama, memuji Alhamdulillahi Rabbil Alamin.